يا من صليت بكل الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk tugasan saya yang kedua, saya ingin berkongsi satu tajuk yang penting dalam kita melaksanakan ibadat haji dan umrah, iaitu berkaitan tawaf wada'. Apakah itu tawaf wada'? Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah sebagai tanda menghormati dan memuliakan Baitullah. Tawaf wada' ini tidak termasuk dalam rukun haji ataupun perkara wajib haji dan umrah. Jadi itu bermaksud jika ibadat haji dan umrah tadi dapat dilakukan dengan sempurna, maka ia tetap sah walaupun tawaf wada' tidak dapat dilakukan. Baik, apakah kesan bagi mereka yang tidak melakukan tawaf wada'? Bagi orang yang tidak dapat melakukan tawaf wada' tanpa keuzuran ataupun tidak melakukannya dengan sempurna atau tidak mengulang semula tawaf wada' sekiranya telah terbatal, maka hukumnya berdosa dan dikenakan dam. Dam yang dikenakan kepada mereka, yang pertamanya, hendaklah mereka menyembelih seekor kambing ataupun kibas ataupun 1/7 bahagian daripada lembu ataupun unta sewaktu mereka berada di Mekah. Yang kedua, sekiranya mereka tidak mampu, hendaklah memberi makan 10 cupak kepada fakir miskin. Okey, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita nak menunaikan tawaf wada'? Jadi kita perlu memastikan beberapa perkara. Yang pertamanya, hendaklah membeli barangan yang mahu dibawa pulang. Kemudian kita mengemas beg barangan tersebut. Yang ketiga, kita meletakkannya di tempat yang selamat dan mudah dibawa apabila telah selesai tawaf wada' dan akan dimaklumkan oleh agensi umrah. Kemudian kita perlu menyelesaikan bayaran seperti dam dan sebagainya. Sekiranya kita nak bersedekah, maka kita bersedekahlah sebelum kita melakukan tawaf wada'. Kita hendaklah mengatur waktu dan masa yang sesuai mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh agensi umrah. Siapkan diri, bertaharah, bersuci, memakai pakaian untuk tawaf wada', dan kemudian kita pergi awal ke masjid. Dan jika perlu untuk kita mengambil gambar, bolehlah kita mengambil gambar sekiranya perlu. Kemudian, apakah perkara yang perlu kita lakukan semasa kita tawaf wada'? Yang pertama, kita perlu memastikan niat tawaf wada'. Kerana apa? Kerana niat tawaf wada' ni ada hukumnya wajib. Sekiranya kita tidak berniat, maka tidak sahlah tawaf tersebut. Bagaimana niatnya? Sahaja aku melakukan tawaf wada' 7 pusingan mengelilingi Kaabah kerana Allah Ta'ala. Dalam kita melakukan tawaf wada', kita perlulah mematuhi syarat-syarat sah tawaf serta mengerjakan sunat tawaf seperti melakukan tawaf yang lain. Jadi kita tidak perlu memakai pakaian ihram kerana kita bukan lagi dalam keadaan ihram, tetapi kita wajib menutup aurat. Sunat juga kita berdoa selepas menunaikan solat sunat tawaf. Juga kita disunatkan juga untuk minum air zam-zam sepuasnya. Baik, apakah yang perlu kita lakukan setelah selesai kita tawaf wada'? Ada beberapa perkara yang perlu kita pastikan. Yang pertama, kita hendaklah bersegera meninggalkan Masjidil Haram dan kembali ke penginapan untuk menaiki kenderaan. Tidak boleh kita melakukan solat sunat selain solat sunat tawaf. Yang mana solat sunat tawaf ni, setelah kita selesai melakukan tawaf wada', maka kita akan melakukan solat sunat tawaf. Yang ketiganya, kita tidak boleh menunggu waktu solat fardu walaupun waktu solat hampir masuk. Segera kita berjalan ke tempat penginapan dan tidak boleh lagi kita nak berseronok untuk mengambil gambar tanpa keperluan. Tidak boleh lagi lah kita nak membeli barangan selain keperluan semasa untuk menunggu kenderaan dan dalam perjalanan. Juga kita tidak mencari-cari peminta sedekah. Pada masa tu dah tak boleh lah kita nak bersedekah. Boleh bersedekah sekiranya kita didatangi oleh peminta sedekah.
Selesai tawaf wada sewaktu di hotel. Bila kita sampai di tempat penginapan di bilik hotel tadi, beberapa perkara kita perlu pastikan. Yang pertamanya, bersegera menaiki kenderaan jika kenderaan sedang menunggu, sebab tadi barang dah sedia. Maka bila kita selesai tawaf wada, kita akan terus pergi ke kenderaan yang telah disediakan. Dan sekiranya kenderaan belum sampai, kita menunggu kenderaan, maka kita tidak boleh sengaja tidur, dan juga kita tak bolehlah melakukan perkara-perkara yang dilarang selepas tawaf wada. Maka boleh untuk kita melakukan hajat tertentu seperti mandi, qada hajat, menukar pakaian, makan minum dan juga membeli makanan, perkara yang merupakan keperluan. Dan perkara penting yang perlu kita ingat, jika jemaah melanggar larangan selepas tawaf wada, kesannya tawaf wada boleh terbatal. Untuk makluman para hadirin hadirat, terdapat pelepasan tawaf wada, iaitu diberi kepada orang yang diberi keuzuran, tidak berdosa dan mereka ini tidak dikenakan dam. Orang yang macam mana, golongan yang macam mana yang dikategorikan tadi, iaitu orang yang pertamanya orang yang suka melakukannya akibat sakit berat, yang kedua perempuan yang haid ataupun nifas, perempuan yang dalam keadaan berhadas atau menanggung najis yang berpanjangan hingga boleh mengotorkan masjid, orang yang bimbang ketinggalan teman atau kenderaan, orang yang bimbang keselamatan dirinya akan terancam dengan sebab melakukan tawaf wada. Berikut adalah keputusan muzakarah haji pada tahun 2018, yang mana selepas tawaf wada diharuskan pada jemaah menunaikan solat sunat tawaf dan berdoa selepasnya di Masjidil Haram. Ini perkara yang diharuskan kita lakukanlah. Berdoa di multazam, mengucup Hajarul Aswad, menunaikan solat fardu sekiranya bila telah melaungkan azan atau sedang melaungkan azan. Maka setelah kita selesai tawaf wada, dalam keadaan bila telah pun selesai melaungkan azan, maka kita boleh menunaikan solat fardu bersama-sama dengan imam secara berjamaah. Apabila sudah sampai di hotel yang berhampiran Masjidil Haram, untuk solat fardu bersama imam di Masjidil Haram dibolehkan. Bergambar dalam keadaan cepat tetapi tidak digalakkan. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.